Dungun antara daerah terjejas banjir di Terengganu. Meskipun hujan sudah berhenti, namun keadaan banjir termenung sedikit menyukarkan pergerakan penduduk. Wartawan Odi Muhammad Nur mendekati penduduk kampung Burung Baru. Odi, apa perkembangan semasa di sana? Ya, keadaan semasa banjir di Dungun ini trendnya menurun dan terdapat juga di kawasan-kawasan yang lain seperti kampung-kampung masih lagi ditenggelami air rumah-rumah mereka dan juga jalan-jalan seperti di kampung Burung Baru ini. Dan saya bersama dengan salah seorang penduduk di kampung Baru Bayu ini, rumah yang dinaiki air juga, iaitu Cik Sofi Osman. Assalamualaikum Cik Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cik Sofi, boleh berkongsikan masyarakat dekat luar sana keadaan banjir di kampung Cik Sofi ni dan juga di rumah Cik Sofi ni sejak banjir naik dan hingga sekarang? Ya, kalau kita tengok pada tahun ni, maknanya banjir tu agak biasalah bagi kita pada kita besar sini, dilahirkan di sini. Dan banjir pada tahun ni bermula daripada 24 bulan 12 baru ni lah. Hujan yang lebat yang tidak berhenti selama 40 jam lebih kurang macam itulah. Dan kami di sini mula memberi arahan kepada penduduk kampung supaya berpindah mana-mana rumah yang agak rendah lah. Biasanya kita dah marking mana-mana rumah penduduk yang rendah, diarahkan untuk berpindah awal ke PPS Payakmudi. Saya sebagai timbalan pengurusi Jawatankuasa Keselamatan Kampung sentiasa maknanya memantau penduduk lah. Apabila berlakunya banjir, kita beri arahan-arahan yang sepatutnya lah kepada penduduk. Dan arahan yang kita berikan itu oleh kerana penduduk-penduduk sini lebih maklum. Sekiranya datang musim tengkujuh pada bulan 12 macam ni, ada kebanyakan daripada penduduk ini memang sudah bersedia dengan menyediakan bot ataupun sampan lah pada setiap rumah. Okey, Cik Sofi, bagaimana pula dengan keluarga Cik Sofi? Adakah mereka tinggal di sini atau di PPS? Keluarga saya memang saya pindahkan awal-awal lah di PPS pada 25 bulan. Pada 24 bulan tu memang 1-2 rumah yang pindah. 25 tu air dah mula naik agak tinggilah, semakin tinggi sehingga 28 Disember pada jam 12.30 malam air dah bertahan dan jam 1 pagi air mulai surut sehingga sekarang lah. Terima kasih Cik Sofi kerana sudi berkongsi dengan saya dan juga masyarakat di luar sana mengenai keadaan semasa di banjir di kampung Burung Baru ini. Dan itu saja perkembangan terkini di Dungun ini, dan kita kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih, Odi. Allah bisa tegal biasa, itu perumpamaan yang mampu digambarkan terhadap 500 penduduk di kampung Pinang Baru Bukit Besi Dungun yang sering berdepan banjir. Pengalaman rumah dinaiki air setiap tahun semasa musim tengkujuh menjadikan mereka kuat daripada segi emosi dan fizikal. Mereka menyifatkan di sebalik musibah banjir itu tersembunyi hikmahnya. Semangat gotong royong yang diterapkan semasa ditempatkan di PPS Balai Raya Kampung Pinang Baru boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan semasa penduduk terjejas. Kita semua sekali duduk rumah dekat jauh belakang kita kumpul sini ramai-ramai. Kita pakai buat, kita pakai makan macam nak nasi. Nak masak semua makan. Kita pagi semua sekali makan lalu. Banyaklah aktiviti yang saya dapat duduk kat PPS Balai Raya ni kan. Banyak aktiviti yang boleh macam masak sama-sama. Macam masak tu bergotong royong lah. Dengan adanya aktiviti beramai-ramai ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim lah. Kan kita kan jarang berjumpa dan aktiviti pun banyak dijalankan di PPS. Program Jalan Rahmah PJR bergerak terus dipergiat di kawasan-kawasan yang sukar diakses di Terengganu. Ini termasuk di kawasan yang terjejas banjir. Pengarah Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu, Syahrudin Muhammad Kia berkata, fokus jualan melibatkan kawasan pedalaman. Langkah itu dibuat bagi memudahkan penduduk terjejas mendapatkan bekalan makanan pasca banjir dengan pengurangan 30% daripada harga pasaran.
Sekarang ni kita fokuskan kepada kawasan-kawasan banjir. Maknanya kita minta supaya kerjasamalah daripada penduduk sekiranya ada keperluan dan sebagainya, boleh bagi cadangan, pandangan kepada kita lokasi yang bersesuaian lah. Antara tumpuan kita pergi ke masjid-masjid lah yang ada pekarangan tapak tempat letak kereta dan sebagainya luas dan sebagainya, kita adakan jualan ramah bergerak di tempat tersebut. Bagi mengelakkan terputus bekalan makanan, pemborong dan peruncit terpilih dilantik untuk menambah stok bekalan melebihi 30% daripada had simpanan lesen. 10 kampung di daerah Tumpat, Kelantan masih mengalami banjir termenung. Pelapor Atika Mata ketika ini di sana. Atika, kongsikan situasi hari ini macam mana? Situasi banjir termenung di 10 kampung di daerah Tumpat sebenarnya tiada perubahan sejak semalam dan ini menyukarkan penduduk kampung untuk pulang ke kediaman mereka masing-masing. Namun sebenarnya keadaan banjir termenung ini sebenarnya sudah biasa dialami oleh penduduk kampung dan saya difahamkan ia mengambil tempoh selama 2 minggu untuk air surut sepenuhnya. Untuk mendapatkan gambaran dengan lebih jelas, kita bersama dengan seorang penduduk yang terkesan dengan banjir termenung iaitu Haji Mustafa Ahmad. Apa khabar Tu Haji? Assalamualaikum, khabar baik. Tu Haji boleh ceritakan sikit bagaimana keadaan rumah Tu Haji? Keadaan rumah saya, sebelum ni saya pergi Kuala Lumpur. Pas sampai di dapat molat info dia kata rumah Haji naik air lah. So saya fokus hari ni saya balik sampai pukul petang lah. Sampai di rumah petang tu saya tengok keadaan air makin tinggi lah. So lebih kurang dekat luar tu 3 kaki 4 kaki itu di luar pagar lah. Bila masuk dalam tu saya kemah-kemah barang semua sekali. Esok paginya saya dapati air makin naik. Lepas tu saya dah kemah barang sekali ikhtiar semua sekali pun panggil penduduk kampung melalui information tu. Maklumat kata dia orang nak pindah ke pusat PPS, iaitu pusat pindah sementara lah. Dan tu saya pun ada anggota daripada Balai Polis Kuala Jambu mengambil penduduk kampung untuk memindahkan mereka ini ke pusat PPS lah sementara di sekolah kebangsaan Bunahan. Agak-agaknya berapa kerugian Tuan Haji lah? Lebih kurang dalam 3,000 adalah RM3,000 Malaysia. Ya, termasuk perkakas elektrik ke? Ya, termasuk perkakas elektrik dan kursi-kursi dan tu perabot yang lainnya. So Tu Haji, macam mana situasi di PPS ni, selesa ke tidak? Setakat ni saya alhamdulillah lah memang selesa lah. Saya tengok dari segi bantuan pada NGO pun ada, iaitu bagi saya memang terbaik lah. Terima kasih Tu Haji, semoga dipermudahkan urusan. Okey, setakat ini seramai 291 penduduk dengan 98 keluarga berlindung di SK Bunuhan Tumpat ini. Perlu diingatkan sekiranya anda bergejala COVID-19 perlu dilaporkan segera agar mengelakkan jangkitan kes terus menular di kawasan PPS. Saya kira setakat ini saja laporan saya. Kita kembali kepada Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih. Perkembangan banjir di Pahang, PPS di daerah Rompin dan Kuantan ditutup sepenuhnya pada pukul 12.30 hari tadi selepas banjir di kediaman penduduk semakin pulih. Untuk perkembangan semasa, langsung bersama rakan pelapor Jasmi Faizal Muda. Jasmi, silakan. Baik, terima kasih. Sahi, keadaan cuaca di sini cukup baik sejak pagi tadi di kesemua daerah, namun ketika ini berlaku hujan di 1-2 tempat dan keadaan cuaca baik hari ini juga menyaksikan PPS yang dibuka di daerah Rompin dan juga Kuantan telah ditutup berikutan keadaan banjir di kawasan penempatan penduduk telah kembali pulih. Namun mereka dinasihatkan untuk siasa berjaga-jaga sekiranya berlaku episod hujan lebat dan pertembungan air pasang besar yang boleh menyebabkan berlaku banjir, terutama di kawasan rendah dan juga berdekatan dengan sungai. Dan ketika ini sebanyak 8 PPS yang masih aktif menempatkan penduduk terjejas banjir membabitkan 4 daerah iaitu Jerantut, Bera, Temeloh dan juga Maran. Dan mengikut pecahan data yang dikeluarkan oleh Sekretariat Bencana Angkatan Pertahanan Awam Pahang, daerah Jerantut menempatkan 42 orang daripada 10 keluarga yang kini berlindung di 2 PPS. Seterusnya daerah Bera, Temeloh dan Maran juga membuka 2 PPS dengan menempatkan 39 orang di Bera, 37 orang di Temeloh dan 17 orang di Maran.
depan. Dan secara keseluruhan sebanyak 8 PPS masih dibuka di Pahang dengan menempatkan 135 orang penduduk terjejas membabitkan 35 keluarga. Baik, sekian dulu yang dapat saya kongsikan perkembangan semasa banjir di Pahang. Kembali bersama Sahi. Terima kasih Jasmine. Pertubuhan bukan kerajaan NGO yang ingin menghulurkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di Pahang perlu menghubungi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bagi mengelakkan pertindihan tugas. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata ia juga akan memudahkan pihak NGO terlibat untuk bergerak secara efisien dalam membantu membersihkan kawasan dilanda banjir. Jadi bila dia melapor diri pada PKOB, fungsi PKOB dengan jawatan kuasanya boleh memaklumkan. NGO ni boleh pergi ke sekolah ini ataupun boleh pergi ke balai raya, boleh pergi ke surau ataupun pergi ke taman perumahan ataupun ke rumah-rumah untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan. Jadi ianya lebih teratur dan lebih tersusun dan ini memudahkan semua pihak. Beliau ditemui pada sidang media selepas melawat 28 penduduk terjejas di PPS Sekolah Kebangsaan Teluk Ira di Temerloh.